Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini ulasan yang paling Anda tunggu-tunggu dan ini adalah ulasan yang paling Anda mahukan. Beberapa hari yang lepas kita sudah ketahui tentang keputusan Syed Saddiq Syed Abdurrahman dijatuhi hukuman penjara 7 tahun, 2 sebatan dan denda 10 juta. Menjadi persoalan besar ialah bukan sahaja karena kenapa Syed Saddiq Syed Abdurrahman satu-satunya ahli parlimen yang pernah dijatuhi hukuman penjara dengan sebatan sebanyak 2 kali. Juga menjadi polemik hari ini ialah apabila mereka bertanya, mampukah Syed Saddiq Syed Abdurrahman menerima sebatan 2 kali tersebut? Kata mereka, ada juga yang mengharapkan supaya hukuman sebat tersebut dapat dibatalkan untuk ahli parlimen tersebut kerana tindakan sebat itu, kata mereka, cukup memalukan dan takut-takut nanti Syed Saddiq Syed Abdurrahman tidak mampu untuk menerima atau menghadapinya. Selain daripada itu, yang menjadi persoalan besar ialah apa nasib Parti Bersatu selepas Syed Saddiq Syed Abdurrahman dijatuhi hukuman dan telah pun letak jawatan sebagai Presiden Parti Muda. Kali ini yang menjadi persoalan ialah siapa yang akan menggantikan beliau. Kerana kita tahu, kalaupun tidak 100%, Parti Muda banyak bergantung kepada identiti dan juga kekuatan pengaruh Syed Saddiq Syed Abdurrahman. Makna kata, tanpa Syed Saddiq Syed Abdurrahman, Parti Muda adalah parti yang tidak akan boleh hidup ataupun sudah mati di tengah jalan. Lagi pula, pengganti Syed Saddiq Syed Abdurrahman di Parti Muda, kalaupun beliaulah yang menggantikan, akan dilihat tidak mampu menukar identiti ataupun menukar credibility serta kebolehan Syed Saddiq Syed Abdurrahman. Oleh sebab itu, ada mula bertebaran di media sosial siapa yang bakal menggantikan Syed Saddiq Syed Abdurrahman. Perkara pertama yang menjadi jangkaan ramalan para netizen, penganalisis politik dan pengikut politik Malaysia ialah mereka menjangkakan Khairy Jamaluddin mungkin akan mengambil alih jawatan tersebut. Mereka mencadangkan Khairy Jamaluddin sebagai pengganti Presiden Parti Muda, memandangkan dengan alasan Khairy Jamaluddin merupakan pemimpin yang mempunyai credibility, mempunyai kebolehan seperti Syed Saddiq Syed Abdurrahman. Ditambah pula, memang Khairy Jamaluddin masih muda. Selain daripada itu, Khairy Jamaluddin juga diketahui tidak mempunyai parti sehingga ke waktu ini. Khairy tak punya parti untuk bertanding pada PRU akan datang. Oleh sebab itulah, ramai yang menjangkakan atau mencadangkan biar Khairy saja yang mengambil alih Parti Muda tersebut. Ada yang menjangkakan kalau Khairy mengambil alih jawatan Parti Muda tersebut, maka mereka menganggap bahawa Parti Muda mungkin akan mengalami transformasi yang besar dan dapat meraih sokongan daripada golongan muda. Memandangkan pada waktu ini Khairy Jamaluddin mempunyai penyokong dan pengikut daripada golongan muda yang amat ramai. Kita tak boleh menafikannya. Sebelum kita teruskan ulasan ini, apa pendapat Anda? Adakah Anda bersetuju bahawa Khairy Jamaluddin patut mengambil alih Parti Bersatu tersebut selepas presidennya iaitu Syed Saddiq Syed Abdurrahman meletakkan jawatan? Hal ini kerana kita tak boleh nafikan bahawa parti itu iaitu Parti Muda amat sayang ataupun sia-sia kalau tidak ada yang berusaha untuk menghidupkannya semula. Atau dengan kata lain, janganlah biarkan parti yang sudah mula bertapak ini untuk hilang begitu saja. Kerana sesuai seperti yang dikatakan oleh seorang penulis blog yang terkenal iaitu Sahbuddin.com. Sahbuddin menulis, beliau kata, habis Syed Saddiq Syed Abdurrahman, habislah juga muda. Syed Saddiq Syed Abdurrahman habis, muda pun habis.
Oleh sebab itulah, apakah yang sepatutnya berlaku? Pada pendapat anda, siapa yang patut menggantikan beliau, dan adakah Khairi Jamaluddin layak untuk mengambil tindakan tersebut? Sila tinggalkan komen anda, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Persoalan demi persoalan timbul. Salah siapa? 4 ahli parlimen daripada Parti Bersatu menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Salah siapa? Itu menjadi persoalan dan perdebatan di media sosial. Tapi satu laporan di Harapan Daily menulis, Salah Muhyiddin tidak serius berunding, punca ahli sendiri sokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Keangkuhan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang enggan berunding dengan kerajaan untuk peruntukan ahli parlimen ibarat senjata makan tuan. Apabila ahli mereka sendiri menyatakan sokongan secara terbuka kepada Perdana Menteri, ada juga netizen yang menulis pemain bola ataupun pemain mereka menjaringkan gol di gawang sendiri, kata mereka. Pemain-pemain Said Muhyiddin Yassin menjaringkan gol di gawang sendiri, kata netizen. Setiausaha Pemuda Amanah Terengganu Muammar Gaddafi Muhammad Nasir berkata, tindakan 4 ahli parlimen pembangkang yang menyatakan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebenarnya berpunca dari ketidakseriusan Perikatan Nasional untuk berunding. Menurutnya, tiada kerugian sedikit pun di pihak Perikatan Nasional jika MOU bersama kerajaan ditandatangani, melainkan ada usaha atau cita-cita pribadi yang mungkin terhalang jika sebarang MOU ditandatangani, kata beliau. Rundingan dan perjanjian persefahaman MOU antara kerajaan dan pembangkang akan buka perkara baharu dan pernah dilaksanakan. Kata beliau, bukan perkara baharu dan perlu dilaksanakan. Pernah dilaksanakan pada tahun 2021. Sewaktu Perikatan Nasional menjadi kerajaan di bawah pimpinan Ismail Sabri Yaakob. Pakatan Harapan ketika itu sudi meletakkan soal politik ke tepi dan menandatangani satu perjanjian dengan pihak kerajaan supaya ahli parlimen dari Pakatan Harapan dapat menjalankan khidmat mereka dengan baik untuk rakyat. Apa alasan pemimpin Perikatan Nasional, baik Muhyiddin, Hadi Awang dan Hamzah Zainuddin, yang tidak menanggapi seruan baik Perdana Menteri untuk berunding dengan kepentingan rakyat ini? Ini menunjukkan ketidaksungguhan dan kurangnya komitmen pemimpin Perikatan Nasional dalam menangani isu-isu ahli parlimen mereka sebagai wakil rakyat untuk berkhidmat dengan lebih berkesan sebagai ahli parlimen, katanya dalam satu kenyataan semalam. Dalam pada itu, Muammar menyeru agar pemimpin atau pimpinan Perikatan Nasional lebih serius dalam soal perundingan serta kebajikan rakyat dan tidak lagi bermain politik yang boleh merugikan rakyat. Peruntukan kepada pembangkang tertangguh lama disebabkan sikap Perikatan Nasional sendiri yang tidak pernah memulakan rundingan dengan kerajaan, sebaliknya terus mencari gaduh. Perdana Menteri sebelum ini menasihatkan pembangkang agar tidak angkuh dan sombong sekiranya mahukan peruntukan untuk wakil rakyat. Setakat ini, 4 ahli bersatu yang menyatakan sokongan kepada ahli parlimen Perdana Menteri Anwar Ibrahim ialah ahli parlimen Jeli, ahli parlimen Gua Musang, ahli parlimen Kuala Kangsar dan ahli parlimen Labuan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Persoalan besar timbul hari ini. Parti Muda dibubarkan. Parti Muda sudah mati. Itu persoalannya. Apa pendapat kamu pula? Sebelum saya berikan jawapan yang malam ini, jangan lupa tinggalkan komen kamu.
Apakah anda juga memikirkan benda yang sama? Yaitu parti muda bakal akan lenyap untuk selama-lamanya? Syed Saddiq habis, muda pun habis. Itu tulisan daripada Saifuddin. Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Said Abdul Rahman semalam dihukum 7 tahun penjara, 2 sebatan rotan dan denda RM 10 juta selepas Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mendapatinya bersalah atas 4 pertuduhan pecah amanah, salah guna harta dan penggubalan wang haram melibatkan dana pemuda bersatu armada berjumlah 1.12 juta ringgit Malaysia. Jika gagal membayar denda 10 juta yang dikenakan itu, Syed Saddiq akan dihukum penjara 4 tahun lagi sebagai gantinya. Mahkamah membenarkan semua hukuman ditangguhkan, sementara rayuannya didengar di Mahkamah Rayuan. Meskipun sudah ramai ahli politik di negara ini dihukum kerana kesalahan rasuah dan pecah amanah, tetapi Syed Saddiq Said Abdul Rahman mencipta sejarah sebagai ahli parlimen pertama dihukum sebat. Jika sebelum ini beliau mencipta sejarah sebagai pemimpin termuda dilantik sebagai menteri penuh, kini satu lagi sejarah dicipta oleh Syed Saddiq Said Abdul Rahman. Seiring dengan hukuman yang diterimanya, bekas Menteri Belia dan Sukan itu segera mengumumkan peletakan jawatannya sebagai Presiden Muda. Tindakan Syed Saddiq Said Abdul Rahman itu sekurang-kurangnya harus diberi pujian kerana beliau tidak menjadikannya sebagai kedudukannya sebagai ketua parti untuk perisai bagi dirinya daripada disabitkan bersalah yang diputuskan mahkamah terhadapnya. Bagaimanapun, 2 persoalan yang ada di hadapan selepas ini ialah apakah nasib muda dan apakah Syed Saddiq Said Abdul Rahman masih ada masa depan dalam politik negara ini. Imej dan pengaruh muda, kalaupun tidak 100%, tetapi sebahagian besarnya adalah kerana Syed Saddiq Said Abdul Rahman. Tanpa beliau mengemudi parti itu, ia tidak mungkin mampu ke mana-mana. Apatah lagi, pemimpin-pemimpin yang mengambil alih jawatan Syed Saddiq Said Abdul Rahman ialah Amira Aisyah Abdul Aziz, timbalan Presiden Muda sekarang lagi. Amira Aisyah tidak cukup dikenali, tidak cukup dibawa, bahkan hampir tiada aura seperti Syed Saddiq Said Abdul Rahman. Dengan pengunduran Syed Saddiq, Muda akan menjadi parti yang tiada lagi masa depan dan akan habis begitu saja. Berkaitan Syed Saddiq pula, walaupun beliau akan membuat rayuan, tetapi berdasarkan fakta mahkamah, kes beliau adalah kes yang jelas, mudah dan straightforward. Untuk lebih mudah memahaminya, ia hampir sama dengan kes SRC internasional yang dihadapi Najib Razak. Jika dalam kes Najib, sejumlah wang didapati dimasukkan ke dalam akaun bank peribadinya, dalam kes Syed Saddiq Said Abdul Rahman pula, sejumlah wang dipindahkan ke akaun simpanan ASP miliknya. Dengan demikian, keberangkalian untuk Syed Saddiq dilepaskan di Mahkamah Rayuan oleh hakim-hakim yang bijaksana adalah amat tipis sekali. Begitu juga dalam rayuan terakhir di Mahkamah Persekutuan nanti. Dalam erti kata lain, teramat sukar bagi Syed Saddiq untuk mengelak penjara sebagai destinasi dalam laluan kehidupannya. Beberapa tahun dihukum penjara, disebat dan didenda berjuta-juta, Syed Saddiq akhirnya akan kehilangan upaya untuk terus menggilap masa depan dalam dunia politik selepas ini. Senang cerita, Syed Saddiq akan habis dan Muda juga akan sama habis. Apa pendapat anda sekalian? Adakah Muda akan bubar esok? Kita tunggu. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Perikatan Nasional makin memalukan. Apa cerita? Ahli Parlimen Perikatan Nasional
Makin memalukan, kata seorang penulis di dalam web, yaitu Sabudin Husin. Beliau kata, ahli Parlimen Perikatan Nasional yang memalukan terang-terang minta 30 juta ringgit syarat sokong Anwar. Seorang lagi ahli Parlimen Blok Pembangkang menyatakan secara terbuka kesediaannya untuk menyokong kerajaan Madani pimpinan Anwar Ibrahim. Bagaimanapun, sokongan itu hadir dengan syarat jika Putrajaya boleh memperuntukkan dana yang mencukupi untuk kawasannya terlebih dahulu. Ada beberapa komen daripada netizen tentang isu ini. Kata mereka, daripada membiayai sokongan yang tidak tentu arah ini, kata mereka lebih baik wang 30 juta itu disalurkan kepada ahli-ahli parlimen yang sah-sah, confirm menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada parti PKR maupun daripada parti DAP ataupun parti Barisan Nasional UMNO. Kata mereka, daripada beri 30 juta itu kepada mereka, lebih baik diberikan kepada ahli komponen Pakatan Harapan Barisan Nasional. Apa pendapat anda semua? Bagaimanapun, sokongan itu hadir dengan syarat jika Putrajaya boleh memperuntukkan dana yang mencukupi untuk kawasannya terlebih dahulu. Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal, Perikatan Nasional Bukit Gantang, memaklumkan kepada Dewan Rakyat bahawa beliau berharap untuk mendapat kira-kira 30 juta ringgit bagi kawasan parlimennya di Perak di bawah Belanjawan 2024. Jumlah itu, kata beliau, berdasarkan beberapa siri projek dan inisiatif yang dirancang di Bukit Gantang. Antaranya cadangan menaik taraf pusat Giat Mara, membaiki 35 tadika kemas dan pemasangan lampu jalan di kampung-kampung. Saya dengan ikhlas menyampaikan suara pengundi dan penduduk Bukit Gantang kepada Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, yaitu Ahmad Zahid Hamidi, kata beliau. Dengan hati yang ikhlas, kalau diluluskan RM30 juta ini, saya juga tak melihat sejauh mana kerajaan Madani ini adil dalam memberikan peruntukan, kata beliau. Pada pendapat netizen juga, ini kelihatan sebagai satu jerat kepada Anwar Ibrahim. Dan saya pasti Anwar Ibrahim tidaklah seteruk itu untuk dijerat dengan mudahnya. Anwar punya pemikiran yang lebih tajam daripada apa yang pernah anda sangkakan. Dalam Dewan yang mulia ini, kata beliau, saya mohon jika saya dapat peruntukan untuk membangunkan kawasan saya akan berikan sokongan kepada kerajaan Madani, katanya. Daripada sokong beliau, daripada beri uang kepada ahli parlimen ini, lebih baik salurkan kepada ahli parlimen yang sudah berada di dalam blok kerajaan. Saudara-saudara sekalian, Syed Abu Hussein membuat kenyataan itu ketika membahaskan rang Undang-Undang Belanjawan 2024 di peringkat jawatan kuasa Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah ialah Ahmad Zahid Hamidi yang juga timbalan Perdana Menteri. Kenyataan beliau itu dikatakan mengejutkan beberapa ahli parlimen dari kedua-dua blok. Ialah, mana tak terkejut, terang-terang minta peruntukan 30 juta sebagai syarat untuk sokongan kepada Anwar Ibrahim yang ingin diberikannya. Tak pernah dibuat orang perangai macam ini. Memalukan betul. Macam ini punya wakil rakyat pun ada dalam negara kita, kata Sabudin. Tiada standard, tiada kelas dan langsung tiada perjuangan dalam dirinya. Bercakap pula minta 30 juta itu di dalam parlimen yang mulia. Betul-betul hampe, kata sabudin.com. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.